Konsep reka bentuk yang diketengahkan dalam produk ini ialah boleh mewujudkan suatu bekas penyimpanan pelitup muka yang bercirikan reka bentuk mudah alih yang sesuai dengan kegunaan perlindungan sirvik harian semasa endemik COVID-19. Objektif dalam rekaan ini adalah berdasarkan 3 perkara utama, iaitu rekaan ini boleh menghasilkan produk yang mampu menjimatkan ruang dan ringan untuk dibawa ke mana-mana, dan daripada itu juga mewujudkan ruangan khas di mana boleh meletakkan pelitup muka dan juga cecair pembasmi kuman di dalam satu bekas sahaja. Dan seterusnya kita dapat lihat bahawa menerusi rekaan ini juga kita boleh nampak wujudnya ruangan-ruangan khas di mana kita boleh letak pelitup muka yang sudah diguna ke dalam rekaan ini, kerana boleh mengelakkan isu-isu pembuangan sampah ataupun pembuangan mas di merata tempat. Seterusnya, permasalahan rekaan ini adalah berdasarkan rekaan sedia ada ataupun produk sedia ada di pasaran. Dan menerusi itu, saya telah menambahbaikkan menerusi rekaan baru ini. Jadi, apa yang kita kesan bahawa kekurangan ataupun permasalahan yang berlaku terhadap produk sedia ada ini adalah kerana rekaan sedia ada tidak mempunyai simpanan khas, di mana kebanyakan produk di pasaran hanya mempunyai satu ruangan khas sahaja, dan ini membolehkan kesukaran untuk meletakkan pelitup muka dalam kuantiti yang banyak. Dan selain itu, rekaan sedia ada juga tidak mempunyai satu media ataupun ruangan yang dapat disatukan di antara pelitup muka dan juga cecair pembasmi kuman. Dan ini kita boleh nampak bahawa akan berlakunya kesukaran untuk individu untuk mengaplikasikan cecair pembasmi kuman sebelum mengambil pelitup muka. Dan apa yang paling ketara sekali yang kita boleh nampak adalah saiz yang dipasarkan. Kebanyakan rekaan-rekaan yang sedia ada di pasaran kebanyakannya adalah bersaiz besar dan tidak mempunyai satu elemen di mana akan mengakibatkan ruangan akan menjadi sempit jika kita mengaplikasikannya di dalam beg. Dan dari itu, saya telah menambahbaikkan dari permasalahan ini kepada satu produk yang dapat memenuhi citarasa pengguna, dan ini akan mengakibatkan produk ini menjadi lebih tertarik kepada masyarakat. Seterusnya adalah kriteria. Kriteria diketengahkan pada rekaan ini adalah seperti yang saya katakan, mampu memberikan penjimatan ruang serta adanya kepelbagaian fungsi. Kepelbagaian fungsi yang dimasukkan sini adalah contohnya adalah boleh dijadikan sebagai aksesori. Dan selain itu, kita boleh nampak bahawa produk ini juga mampu memberikan rekaan mudah alih, iaitu 2-in-1, iaitu wujudnya pergabungan ruang di mana tempat menyimpan pelitup muka dan juga ruangan untuk meletakkan cecair pembasmi kuman, dan ini digelar sebagai 2-in-1. Dan dari sini kita boleh nampak bahawa ianya sangat mudah dikenalikan untuk pengguna. Akhir sekali ialah sasaran pasaran, iaitu target market. Target market kami adalah sangat sesuai digunakan oleh semua golongan masyarakat, tetapi hanya diberi penekanan kepada 4 perkara utama, iaitu wanita, pekerja, pelajar dan juga golongan backpackers. Hal ini kerana rekaannya yang cantik, kecil dan juga penampilan yang cantik dapat menarik minat golongan-golongan ini dengan mudah untuk mendapatinya, kerana rekaan yang cantik mampu menaikkan lagi aroma ataupun aura penampilan individu tersebut. Sebagai contoh di sini saya boleh ambil ialah golongan pekerja wanita, di mana kerjaya seorang wanita ini bukan setakat dari segi profesionnya saja, tetapi dari segi penampilannya amat menitikkan berat. Jadi apabila mereka aplikasikan produk ini secara tidak langsung menambahkan lagi aura diri mereka kerana keunikan dan juga kecantikan produk itu sendiri. Seterusnya ialah pengaruh reka bentuk. Pengaruh reka bentuk yang terdapat pada rekaan ini adalah telah diambil daripada sampul duit raya dan juga penggunaan kain batik buatan Malaysia. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah dari segi mesejnya itu sendiri, iaitu mesej dari segi rekaan itu sendiri. Sampul duit raya melambangkan kepada kesukaran untuk semua penduduk di Malaysia untuk meraihkan sebarang perayaan, tidak kira perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Cina, Hari Deepavali dan sebagainya, kerana ia melambangkan kesukaran untuk semua penduduk di Malaysia pada
tahun pertama kerana terlibat dengan gejala COVID-19 ini. Dan dari segi penggunaan kain batik pula melambangkan kepada identiti Malaysia. Ini kerana kain batik ini merupakan buatan Malaysia, serta dari aspek penggunaan warna pula melambangkan elemen-elemen ataupun ciri-ciri yang tersendiri. Sebagai contoh, saya ambil di sini adalah penggunaan warna biru dalam kain batik itu melambangkan tahap kesihatan penduduk di Malaysia, dan ia juga menjadi salah satu warna rasmi kepada WHO. Seterusnya ialah cara penggunaan produk ini. Seperti kita lihat bahawa di sini produk ini boleh dijadikan sebagai aksesori, iaitu boleh digantungkan pada bahagian beg. Ini kerana produk yang bersaiz kecil dan juga ringan mampu menjadikan sebagai aksesori pada bahagian luaran beg. Dan kita boleh lihat di sini secara keseluruhannya produk ini mempunyai 3 ruang yang berbeza, tetapi perkara yang kita boleh beri fokus di sini adalah 2 ruang sahaja, iaitu tempat penyimpanan pelitup muka itu sendiri. Dan sebenarnya ia menerapkan 2 perkara, iaitu penggunaan pelitup muka sebelum dan juga selepas. Dan ini secara tidak langsung kita boleh lihat bahawa menerapkan isu-isu penjagaan alam sekitar, di mana individu ataupun pengguna yang akan menggunakan produk ini tidak perlu untuk membuang pelitup muka di merata tempat. Cukup hanya meletakkan di ruang simpanan sementara sahaja, dan sampai sahaja di destinasi boleh terus buang. Dan produk ini seperti yang saya kata tadi ada 3, dan satu lagi ruang iaitu tempat meletak ataupun menyimpan cecair pembasmi kuman itu sendiri, iaitu di bahagian dalam, dan ianya bersaiz kecil, iaitu saiz mini pocket. Dan akhir sekali kita boleh lihat di sini disebabkan saiz yang kecil dan juga ringan mampu memberi kepada penjimatan ruang jika produk ini diaplikasikan di dalam bahagian beg. Akhir sekali ialah evolution drawing. Dalam evolution drawing ini telah memaparkan kondisi ataupun rupa sebenar produk ini dari aspek bahagian depan, bahagian tepi dan juga bahagian atas. Dan apa boleh saya katakan di sini adalah semasa penghasilan produk ini berlaku, terdapat beberapa perkara ataupun tindakan yang menyebabkan kesukaran untuk mengawal ukuran asal produk ini. Jadi secara keseluruhannya terdapat beberapa perubahan sedikit pada penghasilan produk ini. Sebagai contoh, apa yang saya boleh katakan di sini adalah daripada bahagian belakangnya saja, iaitu pada bahagian ruangan sementara, di mana permukaan zip itu kelihatan tertonjol sedikit kerana kesukaran dalam menjahit zip itu, kerana ia sangat keras dan agak sukar untuk mengaplikasikan mesin jahit ataupun penggunaan jahitan tangan kerana kekerasan dawai besi pada bahagian zip itu sendiri. Dan terdapat juga perubahan di bahagian lengkungan pada bahagian bawah kerana kesukaran untuk mengawal dari segi jahitannya. Dan apa yang boleh saya katakan di sini keseluruhannya adalah sama seperti rekaan idea asalnya, tetapi telah mengalami beberapa kesukaran dalam penghasilannya yang menyebabkan produk ini mempunyai kesilapan dari segi ukurannya itu sendiri. Baiklah, sampai sini saja sesi pembentangan mengenai produk akhir saya, iaitu 2-in-1 Sans Mask Case. Terima kasih.